Assalamualaikum dan selamat kembali ke sekolah. Okey, untuk sains tahun 6 pada minggu ini, kita akan terus pada tajuk kemahiran proses sains iaitu mengeksperimen. Okey, sebelum ni kita dah belajar tahun 1 sampai tahun 5 mengenai KPS ataupun kemahiran proses sains. Okey. Jadi, untuk kita imbas balik, okey, pembelajaran yang lalu pada tahun lepas, okey, seperti apa yang kata si kecil ini, apakah kemahiran proses sains, cikgu? Okey, kemahiran proses sains ini adalah salah satu daripada dua komponen dalam kemahiran saintifik yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Okey, iaitu kita nak capai satu keputusan, nak capai satu satu solusi adalah berdasarkan satu sistem secara saintifik. Okey, mari kita imbas kembali 12 KPS yang telah kita pelajari dari tahun 1 sampai tahun 5. Okey, yang pertama adalah memerhati. Okey, memerhati. Yang kedua, merhati ni kita perhatikan dengan menggunakan diri kita. Okey, kemudian mengelas. Okey, mengelas ni kita mengelaskan mengikut kategori tertentu ataupun ciri-ciri sepunya. Yang ketiga adalah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ni maknanya kita guna peralatan yang ada nombor. Okey, kemudian membuat inference adalah membuat perhubungan awal, memberi sebab okey kepada sesuatu yang berlaku. Kemudian meramal. Okey, meramal ni pula adalah kita ramalkan apa yang bakal terjadi berdasarkan daripada jangkaan awal kita. Okey, kemudian berkomunikasi. Bila carta-carta semua, lukisan semua, itu adalah berkomunikasi. Maknanya kita lukis spesimen itu adalah dalam kemahiran berkomunikasi. Kemudian menggunakan ruang dan masa. Okey, menggunakan ruang dan masa ni di mana kita mengukur sesuatu pada satu masa tertentu. Okey, seterusnya adalah mentafsir maklumat. Okey, mentafsir maklumat ni penting. Maknanya ada maklumat yang kita dapat daripada eksperimen, kita perlu tafsir untuk capai satu keputusan. Okey, seterusnya adalah mendefinisi secara operasi. Okey, dan kemudian mengawal pemboleh ubah, dan seterusnya adalah membuat hipotesis, dan yang terakhir sekali adalah okey, mengeksperimen. Ini bila mengeksperimen ni banyaklah dia punya kemahiran proses sains yang kita gunakan semasa mengeksperimen. Okey, jadi ada orang tanya kan, okey cikgu, bila nak guna KPS ni? Okey, bila nak guna KPS ni? Okey, kita perlu kembali kepada KPS tu sendiri punya maksud, iaitu kemahiran saintifik yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada suatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Jadi bila kita nak guna, okey, bak kata adik yang comel ni adalah kita guna KPS ni masa kita buat penyiasatan atau pembelajaran sains. Okey, dan betul, tepat sekali. Semasa kita nak menentukan sesuatu keputusan bagi satu permasalahan, okey, maka kita akan menggunakan KPS ini. Semua boleh tengok belon-belon yang berada, belon-belon udara yang berada di atas, gambar di atas. Okey, kita boleh nampak kan belon udara ini ada yang berada pada ketinggian yang agak bawah dan ada yang berada pada ketinggian yang agak tinggi. Okey, jadi pernahkah kita fikir kenapa belon udara panas ni terbang pada ketinggian berlainan? Misal kata kita tengok contoh di sini tinggi. Okey, di sini agak rendah di sini. Okey, disebabkan apa? Ini pun tinggi. Ada perbezaan dia. Okey, so untuk mencari perbezaan ini, okey, kita akan menggunakan KPS. Okey, let's continue. Jadi, jawapan yang ingin kita cari kepada persoalan mengapakah terjadinya perbezaan ketinggian pada belon udara panas, okey, ketika di udara. Tapi, okey, sebelum kita mencari jawapan ini, okey, kita perlu buat dulu belon udara panas terlebih dahulu. Okey, jadi murid-murid semua boleh mula tengok proses untuk membuat belon udara panas. Okey, dalam buku teks di muka surat 2 dan 3. Okey, bahan yang kita perlukan adalah okey, kertas minyak,
kertas keras, pembaris dan pen penanda, gunting dan pita dwi pelekat iaitu double sided tape, pita pelekat, dawa halus, lilin membakar dan juga mancis. Okey, yang ini yang diterangkan dalam buku Nanti saya akan beritahu cara lain pula untuk buat belon udara panas. Okey, di sini yang mula sekali mereka akan guntingkan kertas ni kepada 4 kertas minyak kepada 4 bahagian yang mempunyai ukuran yang sama. Kemudian kita akan tampalkan kertas dwi pelekat ni pada kertas minyak. Kemudian kita akan buat tapak dia dengan menggunakan kertas yang keras sikit. Okey, kita akan buat base dia. Okey, kemudian kita akan tepuk lubang pada lilin pembakar. Di lilin pembakar ni kita boleh gunakan yang ini, yang wax ni adalah yang untuk orang selalu pergi berkhemah tu guna. Okey, tapi kita boleh tukar kepada lilin biasa pun boleh. Okey, kemudian dah lekatkan lilin ni pada base yang bulat tadi. Kemudian lekatkan bahagian bawah kubah tu pada kubah belon yang telah disambungkan tadi. Okey, kemudian dah sambung, dah siap bina, dah boleh terbang. Okey, nyalakan api dekat lilin tu, kemudian biar dia mengembang dan kita akan terbangkan. Okey, kita akan terbangkan dan tengok macam mana dia terapung. Okey, setelah anda siapkan belon anda, okey, sebelum anda terbangkan belon anda, bolehkah anda ramalkan apa yang terjadi kepada belon udara tersebut sebelum dia terbang? Okey, adakah lepas kita letak lilin tu kita terus terbangkan dia ataupun bagaimana? Okey, ataupun kita kena tunggu sekejap baru kita boleh lepaskan dia. Okey, yang itu anda kena ramalkan dulu sebelum saya berikan anda jawapan yang seterusnya. Okey. Okey, sebab apa belon ni tadi dapat terbang? Okey, kita boleh tengok udara dalam belon mengembang apabila dipanaskan dan ia menyebabkan belon itu tadi terbang. Udara dalam belon ni tadi dipanaskan, bila panas dia akan jadi kembang. Bila kembang dia akan membuka ruang dan payung terjun akan belon udara panas ini akan menjadi semakin mengembang dan ringan dan bila kita lepaskan dia akan terbang. Okey, boleh tengok di sinilah. Okey, kita akan pergi kepada seterusnya apa akan jadi jika beberapa parameter kita ubah. Okey, mari kita lihat apa pula yang akan terjadi apabila parameter saiz belon udara diubah. Okey, adakah saiz belon akan mempengaruhi masa belon udara untuk terbang? Okey, ataupun adakah dia tidak mempengaruhi langsung ataupun adakah dia akan sama je terbang? Okey, kecil ke besar ke belon tu sama je ketinggian dia. Okey, jadi murid-murid boleh nyatakan hipotesis awal tentang hubungan saiz belon dengan masa penerbangan belon. Okey, maknanya yang mana akan berada lebih lama di udara? Belon udara yang bersaiz lebih besar ke atau belon udara yang bersaiz lebih kecil? Okey, jadi bolehlah tanya-tanya dulu ibu ayah, okey, agak-agak mana yang akan lama berada di udara. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan video eksperimen beberapa orang murid menentukan sama ada saiz belon dan juga masa penerbangan akan dipengaruhi ataupun tidak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan diadakan satu eksperimen untuk refresh semula kemahiran proses sains dalam kalangan murid-murid tahun 6. Jadi pada hari ini kelihatan mereka telah membawa belon udara panas untuk diuji beberapa kemahiran proses sains yang boleh dikenal pasti pada hari ini. Kami akan menaikkan belon udara yang bersaiz lebih kecil dan akan mencatatkan tempoh masa penerbangan. Kami akan menaikkan belon udara yang lebih besar dan mencatatkan masa penerbangannya.
mengamal. Baliklah. Saiz belon udara yang kecil, masa penerbangannya ialah 10 minit, dan manakala saiz belon udara yang besar, masa penerbangannya 15 minit. Kesimpulannya ialah jika saiz belon udara bertambah, maka masa penerbangan bertambah. Okey, jadi daripada video penyiasatan yang telah dijalankan oleh Cikgu Sofwan tadi, okey, kita dapati bahawa saiz belon mempengaruhi masa penerbangan belon tadi. Okey, oleh itu kesimpulan yang kita boleh buat adalah semakin bertambah saiz belon, semakin bertambah masa penerbangan belon. Maknanya lagi besar belon, lagi lama belon tu berada di udara. Jadi berdasarkan daripada eksperimen tadi, kita dapat simpulkan bahawa lagi besar saiz belon, lagi lama belon berada di udara. Oleh itu, dalam aktiviti pembelajaran pada kali ini, terdapat beberapa kemahiran proses sains yang telah kita praktikkan. Yang pertama adalah memerhati. Memerhati, kita observe, kita tengok apa yang terjadi kepada belon itu. Kemudian kita membuat inference, bagi sebab tadi. Bagi sebab kenapa belon itu boleh terapung, boleh terbang. Kemudian kita meramal apa yang terjadi kepada belon jika saiz dia diubah. Kemudian kita mengawal pemboleh ubah. Kita ubah saiz belon tu tadi untuk lihat berapa lama masa penerbangan. Adakah saiz belon mempengaruhi masa penerbangan. Kemudian kita membuat hipotesis ataupun jangkaan awal, iaitu hubungan di antara saiz belon dengan masa penerbangan itu tadi. Dan akhir sekali yang memang kita buat, yang memang dibuat dalam video tu adalah mengeksperimen. Jadi nampak tak? Semua kemahiran proses sains ini untuk kita tahu bahawa adakah saiz belon mempengaruhi masa penerbangan. Kita menggunakan KPS untuk menentukan keputusan yang kita dapat. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa yang cikgu nak kamu buat adalah sila salin tugasan daripada buku teks tadi dan juga video tadi, di muka surat daripada buku teks muka surat 5 dalam buku latihan, dan sila jawab soalan. Sila jawab soalan dan juga kesimpulan yang ada dalam buku teks. Yang ni muka surat 5 ni nanti salin dan hantar kepada guru sains anda. Itu sahaja untuk kelas 6 Taqwa dan juga 6 Iman daripada SK Sungai Lesong. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.